Hai, selamat datang ke channel Cikgu Ko. Jadi hari ini kita akan tengok matematik aliran kemahiran tingkatan 5, part 5 untuk uji diri enang. Jadi sebelum kita sambung, jangan lupa subscribe channel Cikgu Ko dan tekan lonceng di tepi. Kita buka muka surat buku test 135. Okey, buku test muka surat 135. Jadi uji diri enang. Jadi soalan 1. Pada tahun 2017, Encik Isa membeli sebuah kondominium dengan harga RM500,000. Beliau membayar 10% wang pendahuluan dan parkirnya. Okay? Parkirnya dibayar melalui pinjaman bank. Setelah menduduki rumah tersebut selama 15 tahun, Encik Isa mengambil keputusan untuk menjual rumah tersebut dengan harga RM800,000. Berikut ialah pembelanjaan yang telah dikeluarkan. Duty stamp RM10,000, commission agent RM9,000 dan jumlah insurans bulanan yang telah dibayar RM450,000 dengan pembelanjaan lain RM20,000. Hitung nilai bulanan pelaporan bagi Encik Isa. Jadi nilai bulanan pelaporan ialah ROI ya. Jadi masih ingat rumus bagi ROI. Okey, soalan 1. Rumus bagi ROI sama dengan jumlah bulanan bahagi dengan jumlah modal awal darab dengan 100%. Okey. Jadi hafal rumus dia. Jadi kita kena kira berapa jumlah bulanan dia dan jumlah modal awal. Jumlah modal awal sangat senang iaitu RM500,000. Okey. Jadi kita kira soalan ini ada kekurangan maklumat. Jadi tidak apa, nanti cikgu beritahu mana maklumat dia kurang. Jadi kita kira wang pendahuluan dia. Okey, wang pendahuluan dia ialah, dia cakap dia bayar 10%. Betul? Dia beritahu dia bayar 10%. Jadi 10% darab dengan RM500,000. Jadi jawapan ialah berapa? Kamu boleh tekan kalkulator. Okey, 10 bagi 100 darab dengan RM500,000. Jadi jawapan ialah RM50,000. Okey. RM50,000 ini ialah wang pendahuluan dia, jadi RM50,000. Okey, lepas tu parkir pinjaman bank. Okey, sama dengan RM500,000. Sebab dia cakap parkir kan. Parkir dia dibayar melalui pinjaman bank. Jadi tolak dengan wang pendahuluan dia. Jadi jawapan kamu boleh tekan kalkulator. RM500,000 tolak dengan RM50,000. Ini baru betul. Jadi RM450,000. Okey. RM450,000. Okey. Jadi maksudnya dia parkir pinjaman bank ialah RM450,000. Dan kamu dapati bahawa nilai ini nilai ini sama dengan jumlah insurans bulanan yang telah dibayar. Ini bayar kepada siapa? Ini bayar kepada bank. Okey, jumlah insurans bulanan kan? Dia memang juga bayar kepada bank. Maksudnya jumlah insurans bulanan yang dibayar kepada bank adalah sama dengan parkir pinjaman bank dia. Ada nampak? Sama Okey, jumlah insurans bulanan yang dibayar. Okey. Maksudnya adakah bank ini dia ada untung? Adakah bank ini dia untung? You tengok dia pinjam RM450,000. Lepas tu jumlah yang dibayar insurans bulanan pun RM450,000. Macam bank ini dia tidak untung, betul? Adakah mustahil ini berlaku dalam kehidupan seharian? Memang mustahil kan? Memang bank dia nak untung, dia akan charge itu kaedah faedah bagi jumlah yang kamu sudah pinjam, betul? Tapi masalahnya kekurangan maklumat dalam soalan ini ialah dia tidak beritahu berapa faedah dia kena bayar kepada bank dan sama ada selepas 15
tahun dia jual rumah itu, sama ada dia sudah bayar habis atau tidak, dia soalan pun tidak beritahu. Itulah cikgu tadi cakap, okay, sebenarnya soalan ini dia ada kekurangan maklumat lah. Tidak apa. Jadi kita buat andaian bahawa bank ini dia tidak untung apa-apa. Maksudnya, Encik Isang dia bayar dengan 10% wang pendahuluan dia dengan jumlah insuran bulanan yang telah dibayar ini, maksudnya dia sudah habis hutang dengan bank. Itu saja yang kita boleh buat andaian sebab kekurangan maklumat dalam soalan ini. Jadi, kita kira jumlah bulanan dia. Jumlah bulanan dia ialah harga jualan rumah dia iaitu 800,000 tolak dengan 500,000 termasuk wang pendahuluan dia lah, termasuk wang pendahuluan dia dengan jumlah insuran bulanan dia lah, jadi campur jadi 500,000, Jadi tolak dengan duty stamp tadi berapa? 10,000. Commission agent 9,000. Tolak dengan pembelajaran lain jadi 20,000. Tekan kalkulator. Tekan kalkulator, kamu kira 800,000. Bilangan kosong itu mesti tekan betul-betul. Tolak dengan 500,000. Tolak dengan 10,000. Tolak dengan 9,000. Tolak lagi 20,000. Betul? Jawapan ialah 261,000. 261,000. Maksudnya jumlah bulanan dia. Jadi jumlah modal awal ialah berapa? Ini tadi soal cakap 500,000. Ini maksudnya ini jumlah modal awal dia lah. Sekarang kita boleh kira ROI dia. Nilai bulanan pelaporan. Jadi sama dengan jumlah bulanan ini bahagi dengan jumlah modal dia awal darab dengan 100%. Jadi 261,000 bahagi dengan 500,000 darab dengan 100%. Dia pecah angka, jadi kamu boleh tekan nilai perpuluhan dia. Jadi jawapan ialah 52,2. Jadi 52,2. Peratus. Ini jawapan dia. Senang kan? Dengan andaian itu bank dia tidak untung apa-apa. Jadi itu ya kekurangan maklumat soalan dia. Seterusnya kita tengok soalan 2. Puan Lokia dan Puan Tan menamakan perkhidmatan dengan menerima wang persarahan sebanyak 400,000. Mereka ingin membuat pelaporan dengan menggunakan cara pelaporan yang berbeza. Maksudnya nanti kamu kena buat bandingan. Puan Lokia, beliau memberi sebuah pasar buri kos sederhana yang berharga 200,000 dan menyewakan pasar buri tersebut dengan kadar sewa RM1,000 sebulan. Wang selebihnya disimpan dalam akaun simpanan tetap dengan kadar faedah 4% setahun. Simpanan tetap maksudnya FT lah. Puan Tan, beliau menyimpang 200,000 dalam akaun simpanan di sebuah bank. Kadar faedah yang diperoleh adalah sebanyak 1% setahun. Ini maksudnya simpanan yang biasa. Dan baki 200,000 disimpan dalam akaun simpanan tetap FT lah. Dan kadar faedah 4% setahun. A. Berikan penjelasan tahap risiko pelaburan bagi kedua-dua pelabur tersebut. Maksudnya dia nak kamu buat penjelasan tentang potensi risiko. Masih ingat potensi risiko? Sebab itu video hari itu cikgu saya cakap ini mesti hafal. Jadi apakah risiko dia? Jadi kalau simpanan tetap akaun simpanan dengan akaun simpanan tetap bebas risiko. Sebab wang boleh disimpan dengan selamat. Kamu tak perlu risau dia akan rugi ataupun hilang. Tapi kalau kamu beli rumah yang itu hartanah, risiko dia adalah sederhana. Sebab kamu ada bayar itu insuran bulanan. Kadar bayaran bulanan adalah tinggi. Termasuk kamu mesti bayar modal pinjaman dari bank dengan kadar faedah yang di-charge oleh bank. Jadi sebab itu potensi risiko dia adalah sederhana. Jadi tulis jawapan ikut inilah jadual ini.
Okey, jadi kamu boleh tulis jawapan ikut jadual tadi ya. Jadi soalan 2A. Jadi kamu asing-asing tulis sebab ada 2 orang kan. Jadi kamu tulis point lokia. Okey, macam mana tahap risiko dia? Okey, potensi risiko dia. Bagi ya, kamu asing tulis bagi simpanan simpanan FT, betul? Dia cakap dia ada simpanan FT, jadi kita tulis simpanan FT dulu lah, okey. Okey, bagi akaun simpanan tetap FT ya adalah bebas risiko okey, bebas risiko. Okey, sebab kenapa? Sebab wang boleh disimpan okey. Sebab wang boleh disimpan dengan selamat maksudnya kamu tak perlu takut dia hilang okey. Kalau beli itu rumah, okey, beli itu pasar puri, jadi potensi risiko dia adalah sederhana. Jadi kamu sambung potensi risiko bagi hak tanah, okey, kamu boleh tulis hak tanah adalah sederhana. Okey. Kenapa? Sebab okey. Bayaran okey, kamu boleh tulis bayaran insurans bulanan. Okey, bayaran insurans bulanan adalah banyak ini jawapan dia lah. Okey. Jadi point lokia dia ada 2 potensi risiko dia, okey. Jadi satu ialah bebas risiko sebab wang dia boleh disimpan dengan selamat. Dan satu lagi ialah okey, potensi risiko bagi hak tanah adalah sederhana sebab bayaran insurans sebab dia kena pinjam dari bank kan, jadi bayaran asuransi bulanan adalah tinggi lah, okey, adalah banyak. Jadi bagi Puantan, okey, potensi risiko bagi simpanan okey, bagi akaun simpanan dia ada 2 simpanan kan. Okey, satu ialah biasa dan akaun simpanan tetap adalah bebas risiko. Boleh? Sebab wang okey, yang disimpan adalah selamat. Boleh? Adalah selamat jadi maksudnya kamu tak perlu takut dia hilang okey, ini ialah potensi atau tahap risiko yang dimiliki oleh 2 orang okey, point lokia dengan Puantan. Maksudnya kalau secara keseluruhan Puantan punya risiko dia sangat bebas okey, tapi point lokia okey, dia asing dia bahagikan risiko dia okey kepada rendah, bebas risiko dan kepada satu bahagian lagi ialah sederhana okey, sebab dia ada beli rumah Jadi kita tengok soalan B. Kira nilai bulanan pelaburan ROI bagi setiap pelaburan. Jadi kira jadi rumus tadi masih pakai. Okey, jumlah bulanan bagi jumlah modal awal darah 100%. Maksudnya rumus tadi masih pakai Jadi kita asing kira untuk 2 orang itu B. Okey. Jadi kita kira point lokia dulu. Okey, dia cakap dia ada simpan itu. Kita kira itu simpanan tetap itu. Okey, lebih senang sikit Jadi
simpanan tetap setahun jadi kira setahun untuk 1 tahun punya. Jadi untuk simpanan akaun simpanan tetap 4/100 tarat dengan 200,000 Okey. Kenapa? Seperti cakap wang selebihnya, maksudnya dia ada 400,000. Kamu boleh tekan kalkulator 400,000 tolak dengan duit yang dia beri untuk beli hak tanah, tolak dengan 200,000. Wang yang selebihnya jadi 200,000 lah untuk letak dalam FD. Jadi cikgu tahu tarak dengan 200,000. Jadi kira 4/100 tarak dengan 200,000. Jadi berapa faedah dia? Jadi FD dia ialah 8,000. Okey, 8,000. Boleh nampak? Jadi sama dengan 8,000. Ini ialah interest dia. Okey, faedah dia yang akan terima. Okey, RM8,000 maksudnya jumlah bulanan dia. Jadi seterusnya kita tengok sewa. Dia cakap sewa sebulan ialah RM1,000. Jadi kalau setahun berapa? Jadi maksudnya sewa, kadar sewa. 1,000 kamu taruh dengan 12 bulan. Okey, jadi tekan kalkulator. Jadi okey, 12,000 Maksudnya kadar sewa dia yang akan terima 12,000. Ya, ada yang pelajar mungkin keliru. Cikgu, kenapa faedah ini kita tidak taruh dengan 12? Kenapa? Kenapa tidak taruh dengan 12? Sebab soalan saya cakap kaidah faedah dia 4% ini ialah untuk setahun. Maksudnya dalam masa setahun dia akan dapat 8,000 ini. Maksudnya ini ialah untuk 1 tahun punya. Jadi tak perlu taruh lagi 12. Jadi kalau kamu sini taruh dengan 12, hilang makau, tak akan betul jawapan. Dan dia cakap sewa ini ialah 1,000 sebulan. Jadi sebulan, jadi dia nak setahun, jadi kita taruh 12. Boleh faham di sini? Seterusnya kita kira itu puantan. Puantan punya dia cakap 200,000 untuk simpanan bank biasa sahaja. Jadi maksudnya akaun simpanan sama dengan 1/100 setara dengan 200,000. Okey, jadi kamu boleh tekan kalkulator 1/100 setara dengan 200,000. Jawapan ialah RM2,000. Okey, RM2,000. Ini pun sama. RM2,000 ini dia ialah untuk setahun, 1 tahun. Maksudnya 1 tahun dia terima RM2,000. Maksudnya tak perlu taruh lagi 12. Jadi satu ialah akaun simpanan tetap. Akaun simpanan tetap dia sebenarnya sama dengan puan lokial. Okey, sebab kata faedah sama. Dan duit yang disimpan pun sama. Jadi tak apa, jadi kita tulis sekali lagi. Okey, maksudnya 4/100 setara dengan 200,000. Okey, sama RM8,000 untuk 1 tahun. Boleh? RM8,000 untuk 1 tahun. Dan seterusnya kita kira ROI sebab soalan minta ROI. Bagi kalau kita punya ROI, masih ingat rumus jumlah bulanan bahagi dengan jumlah modal awal setara dengan 100%. Okey. Jadi kita kira jumlah bulanan asing-asing kira supaya kamu tahu. Sama dengan ini kan akaun simpanan tetap 8,000 tambah dengan kadar sewa 12,000 jadi berapa? Jawapannya ialah 20,000. Maksudnya jumlah bulanan dia ialah 20,000. Okey. Seterusnya jumlah modal awal
Soalan-soalan beritahu kan jumlah modal awal, jadi kita terus pakai itulah, yaitu 400.000 Jadi kamu boleh terus kira ROI dia. 20.000 bagi dengan 400.000, jadi taruh dengan 100%. Ingat ROI ialah jawapan dalam peratusan. Jadi kita 20.000 bagi dengan 400.000, taruh dengan 100%. Jadi jawapan ialah 5%. ROI dia ialah 5%. Okey. Jadi mungkin ada pelajar tanya tolak ini. Perlu pulangan dia, okey. Ingat jangan tolak sebab kenapa? Sebab dia belum lagi jual. Ada nampak? Dia pakai sewa, dia beli, lepas tu sewa, tapi dia belum lagi jual rumah itu. Jadi kalau dia belum lagi jual rumah itu, sebenarnya kita tidak tahu berapa keuntungan ataupun berapa harga jualan dia terima. Jadi kalau kamu pakai okey, tolak ini lagi sebenarnya tidak logik. Okey, jadi cikgu hanya kira berapa bulanan dia terima, iaitu FT 8,000 dengan kadar sewa dia, lepas tu kira itu ROI dia. Okey, jangan kacau modal awal dia yang sudah bayar ke apa ke, sebab dia belum lagi jual rumah dia. Boleh faham dia tidak? Macam soalan 1. Kita tengok soalan 1 tadi, dia ada harga jualan, maksudnya dia sudah jual rumah itu. Sebab itu dia kena tolak dengan duty stamp ke, commission agent ke, semua ini apa yang dia bayar dia mesti tolak untuk duit yang dia untung, iaitu harga jualan, bagi tolak ini. Barulah itu jumlah bulanan dia. Boleh faham? Tapi soalan 2 ini dia belum lagi lokia ini, dia belum lagi jual rumah dia. Jadi kamu pakai ini pakai ini jumlah bulanan dia, lepas tu kamu pergi tolak itu modal dia awal itu 200.000 ke apa ke, tidak logik tidak logik sebab dia belum lagi jual rumah. Boleh faham pembezaan dua soalan ini? Okey, puantang, kira-kira ROI puantang jadi sama juga jumlah bulanan dia sama dengan 2,000 tambah dengan 8,000. Jawapan kamu boleh tekan kalkulator. Okey, 10,000 okey. Sama juga jumlah modal awal sama dengan 400,000 okey. Jadi ROI dia 10,000 bahagi dengan 400,000 taruh dengan 100%. Okey. Kita tekan kalkulator. %100. Okey, boleh tekan pecahan. Jadi 2.5%. 2.5%. Okey, jadi siapa mendapat jumlah bulanan yang lebih banyak? Penlokian. Soalan ini dia tidak beritahu suruh kamu itu beri itu alasan ataupun justifikasi. Jadi kamu tak perlu tulis apa-apa lah. Dia hanya suruh kamu kira. Jadi kamu sudah kira ROI mereka, jadi sudah lengkap. Okey, sudah set soalan ini. Kalau soalan tanya beri itu justifikasi kamu mana satu bulanan yang lebih banyak, jadi jawapan memang sangat jelas. Okey, penlokian mendapat bulanan yang lebih banyak berbanding dengan puantang. Okey, tapi sepadan dengan risiko. Okey, tadi saya cakap risiko penlokian memang lebih tinggi daripada puantang sebab penlokian ini dia potensi risiko dia ada sederhana sebab dia ada had tanah. Okey, ada bayar insurans bulanan. Okey, di puantang berbanding dengan puantang itu potensi risiko dia memang bebas risiko lah. Sebab itu dalam bidang pelaburan kamu mesti ingat semakin tinggi risiko itu semakin tinggi bulanan kamu boleh dapat. Tapi kalau kamu rugi, risiko pun sangat tinggi. Sebab itu semasa kamu buat pelaburan mesti fikir baik-baik. Okey, mesti tengok baik-baik, mesti fikir baik-baik. Okey, jangan bagi buat pelaburan sebarangan. Ingat kamu mesti buat pelaburan yang kamu mahir, yang kamu tahu punya. Jangan pergi dengar orang lain cakap lepas tu buat pelaburan sebarangan. Sebab itu risiko sangat-sangat tinggi. Boleh faham? Jadi sampai sini saja untuk soalan uji diri 6.
Jadi kalau kamu suka video Cikgu Ko, jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu Ko dan buka loceng di tepi ya. Jadi kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Oke, bye bye.